Selamat kembali kepada channel Maikem Skolin. Saya akan menceritakan sebuah kisah seram yang bertajuk Jangan Kencing Sebarangan pada Waktu Malam. Episod pertama. Kisah seram ini merupakan adalah kisah sebenar, bukan cerita direka-reka saja. Saya nak perkenalkan diri, nama saya adalah Hafiz. Saya bukan jenis seorang penakut dengan makhluk halus ini. Tetapi saya ini seorang yang rajin bersolat, selalu pergi ke masjid dan suka menolong Ustaz Abdullah di masjid. Sebelum saya memberitahu pada kamu semua apa yang saya lalui semasa saya berada di kampung nenek saya sudah 2 tahun tidak balik ke kampung datuk dan nenek saya kerana ada pandemik COVID-19 ini. Saya lebih suka seperti tahun dahulu berbanding sekarang ni. Tahu sajalah hati saya sangat teringin nak balik ke kampung, berjumpa dengan datuk dan nenek. Saya sudah bosan asyik buat panggilan video saja. Suasana macam tidak sama seperti di kampung. Apabila saya nak membuka televisyen atau menonton berita di TV1 di RTM, saya terkejut apabila mendengar Perdana Menteri Malaysia kita iaitu Muhyiddin Yassin mengumumkan perintah kewalankan pergerakan PKP atau perintah kewalan pergerakan. Aduh, macam mana saya nak balik ke kampung ni? Nak berjumpa dengan datuk dan nenek ni, perintah kewalan pergerakan sudah dimula. PKP ini adalah paling saya benci sangat. Kebanyakan rakyat kita Malaysia yang ramai bekerja di sebuah syarikat yang besar di Malaysia. Syarikat pun mengambil tindakan untuk menghentikan semua pekerja dia untuk mengurangi kos pembayaran gaji kepada pekerja dia ataupun dibuang dari kerja. Bagaimana pula nasib seorang pekerja yang bekerja di sebuah kedai makan saja? Adakah mereka akan dibayar gaji? Para peniaga yang membuka kedai banyak rugi kerana tak ada pelanggan datang ke kedai mereka. Bukan setakat itu, semua kilang pun ditutup, termasuklah kilang memuat otomotif seperti kilang Proton, Pro2, Honda, Toyota, Mitsubishi, Kia. Semua kilang diarahkan tutup untuk mengelak jangkitan virus COVID-19 ini semakin tersebar kepada semua orang ramai. Saya sangat kasihan dengan semua adik-beradik di luar sana kerana kehilangan ibu bapa yang tersayang mereka kerana terjangkit virus COVID-19 tahap 5 dan ditidurkan oleh para petugas barisan hadapan di hospital. Saya sangat berbangga dengan semua para petugas barisan hadapan kita yang betul lumus bekerja di siang ataupun malam. Walaupun mereka lebih sudah seharian bekerja, letih sudah seharian mereka bekerja, tidak pernah tidur sekali untuk menyelamatkan nyawa orang ramai. Saya tidak pernah sangka sekali kita akan hadapi semua ujian dari Tuhan sebegini. Saya pun tidak boleh bercakap lagi tentang ini. Lebih baik saya fikir bagaimana saya nak teruskan hidup. Kalau saya boleh hidup, saya terima apa tanda saya. Kalau saya tidak ada untuk mati sebab virus COVID-19 ini, bilakah perintah kewalan pergerakan ini akan berakhir? Saya hanya tunggu saja keputusan dari Kementerian Kesihatan Malaysia KKM kita, Datuk dan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah. Penurunan kes jangkitan COVID-19. Saya pun membuka TV untuk menonton berita tentang kes COVID-19 semakin menurun. Saya pun sangat gembira sebab tidak sabar untuk berjumpa dengan datuk dan nenek saya. Keesokan saya tengok berita di TV1 pada waktu pagi. Tiba-tiba saya jumlah kes jangkitan COVID-19 semakin meningkat lebih banyak berbanding yang lepas. Perdana Menteri mengumumkan untuk membuat perintah kewalan pergerakan diperketatkan. PKPD, perintah kewalan pergerakan diperketatkan. Semua kuasa perumahan yang disahkan positif COVID-19 pun telah dikawal dengan besi dawai besi untuk mengelakkan mereka keluar dari rumah secara senyap.
Angkatan Tentera Malaysia ATM ditugas untuk menjaga kawasan perumahan di situ supaya mereka boleh menjalankan tugas dan memberitahu orang supaya tidak Angkatan Tentera Malaysia ATM ditugas untuk menjaga kawasan perumahan di situ supaya mereka boleh menjalankan tugas dan memberitahu kepada orang luar supaya tidak datang ataupun masuk kawasan perumahan di situ. Kawasan perumahan di situ adalah kawasan larangan. Semua masyarakat telah kehilangan pekerjaan dan melalui tekanan sangat tinggi kerana duit tidak cukup untuk membayar bil elektrik, bil air dan tidak mampu untuk membayar kereta sering dipakai untuk pergi ke kerja. Mereka hanya mampu mengeluarkan air mata saja. Apabila tengok kereta mereka ditarik oleh lori pentunda, ditarik oleh lori. Nak membeli makanan pun tidak mampu untuk bersara kehidupan ahli keluarga. Selepas ini, apalagi pengumuman oleh Perdana Menteri kita. Apabila saya dengar jiran sebelah memberitahu kepada saya ada yang gantung diri di dalam rumah tidak. Apabila saya dengar jiran sebelah memberitahu kepada saya ada yang gantung diri di dalam rumah tidak jauh dari rumah ini. Selepas Perdana Menteri kita memberitahu kepada semua rakyat Malaysia, dia akan memuat perintah kawalan pergerakan bersyarat PKPB. Ada sedikit kelonggaran untuk balik ke kampung, tetapi kereta terhad kepada kapasiti kenderaan hanya bergantung kepada jumlah kapasiti kenderaan yang besar, seperti terhad pada 7 tempat duduk saja. Ada sedikit kelonggaran terbalik ke kampung, tetapi kereta terhad kepada kapasiti kenderaan hanya bergantung kepada 7. Ada sedikit kelonggaran terbalik ke kampung, tetapi kereta terhad kapasiti kenderaan hanya bergantung kepada 7 tempat duduk saja. Saya pun memberi cadangan kepada 2% untuk menyewa sebuah MPV supaya kita dapat balik ke kampung, kerana saya ramai adik-beradik. Disebabkan inilah saya malas nak balik ke kampung. Ayah pun berkata macam ni, bolehlah saya akan cari kereta MPV untuk disewa kita. Semua ahli keluarga masuk ke dalam kereta untuk bersedia untuk bergerak terbalik ke kampung. Bila kami nak bertolak, tiba-tiba saja ada sekatan jalan raya di depan kami. Encik nak pergi ke mana? Ramai-ramai dilangkah kami. Ayah suka nak memberitahu kepada pegawai polis sedang bertugas di sekatan jalan raya. Tetapi mak saya memberitahu kepada pegawai polis sedang bertugas di sekatan jalan raya ini. Tuan, saya dan semua ahli keluarga saya ni nak balik ke kampung. Lama tidak berjumpa dengan ibu bapa saya di kampung sana. Di mana kampung Puan? Kampung saya berada di Melaka. Saya tidak benarkan kamu semua untuk balik ke kampung kerana kita masih dalam fasa kedua. Kerana kami tidak membenarkan sesiapa saja mencuba untuk balik ke kampung tanpa kebenaran kami. Kami hanya menjalankan tugas semasa bekerja. Saya mau encik berpatah balik ke rumah. Pada 1 November 2021, negara Malaysia kita sudah masuk fasa keempat. Bagi masyarakat mau pulang ke kampung atau berjumpa dengan ibu bapa mereka berada di kampung sana, tidak perlu meminta permit dari balai polis dan tak ada lagi sekatan raya oleh pegawai polis. Bagi masyarakat mau pulang ke kampung atau berjumpa dengan ibu bapa mereka berada di kampung sana, tidak perlu untuk meminta permit dari balai polis dan tak ada lagi sekatan jalan raya oleh pegawai polis. Tetapi pegawai polis hanya memberi nasihat kepada semua pemandu untuk mengutamakan keselamatan semasa berada di jalan raya. Dalam perjalanan dari Kuala Lumpur menuju ke Melaka, ayah saya menggunakan lebuh raya untuk pergi ke lebuh raya Ayeng Keroh Melaka. Kami sekeluarga sampai di Melaka pada waktu malam.
baru lagi sampai ke rumah datuk dan nenek saya. Tiba-tiba saya nak membuang air kencing sangat banyak. Saya memberitahu kepada ayah saya untuk berhenti seketika di lebuh raya Ayun Keroh Melaka supaya dapat membuang air kencing dulu. Selepas itu saya pun terus masuk ke dalam kereta meneruskan perjalanan untuk pergi ke Lepas itu saya pun terus masuk ke dalam kereta untuk meneruskan perjalanan untuk pergi ke rumah datuk dan nenek saya. Akhirnya sampai juga di rumah datuk dan nenek saya. Walaupun sampai ke rumah datuk, sampai ke rumah datuk dan nenek pada waktu malam, ini tidak menghalang kita untuk meluangkan masa bersama ahli keluarga kita. Sila kongsi video ini, tekan like, kongsi video ini dan langgan di bawah channel saya dan tekan lonceng di sebelah bawah itu, oke? Sila tekan suka, tekan langgan dan tekan lonceng untuk memberitahu video baru. Kamu semua boleh komen di bawah channel Maikem Channel ya, oke? Komen di bawah channel saya apa-apa